Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Para agamawan jangan hanya sekadar membisu isu bencana dari hutan. Nampaknya agamawan sudah mula membuka mulut mereka. Tidak ramai, tetapi tidak mengapa. Ia hanya sebagai permulaan. Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli, Ketua Jabatan Pengajian Islam Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, menulis di Sinar Harian sebuah rencana pendek yang bertajuk Tegurlah Pemimpin Rosakkan Alam. Dia berkata hukum hakam ibadah seperti solat, puasa dan haji dan umrah sering dibincangkan di masjid-masjid dan dalam kitab. Katanya ia betul, tetapi Islam bukan hanya agama yang mengatur hubungan manusia dalam ibadah. Islam mengatur urusan manusia sesama manusia dan hubungan manusia dengan haiwan. Lebih dahsyat, Islam mengatur hubungan manusia dengan alam. Oleh itu, hukum hakam penjagaan alam perlu dititik beratkan kepada masyarakat Islam. Katanya, menurut beliau terdapat banyak hadis Nabi SAW yang memberi kita petunjuk tentang penjagaan alam sekitar. Antaranya, hadis yang bermaksud, sesungguhnya akan muncul dalam kalangan umatku satu kaum yang melampau dalam bersuci dan berdoa. Hadis riwayat Abu Daud. Katanya melampau dalam bersuci itu menurut Al-Munawi adalah berlebihan menggunakan air di luar daripada keperluan. Menyentuh mengenai penjagaan alam sekitar, Rozaimi berkata, selain melihat daripada sudut ekonomi, larangan pembaziran perlu dilihat daripada sudut menjaga sumber asli agar tidak disesiakan tanpa tujuan dan manfaat. Penjagaan alam sekitar adalah salah satu cara manusia menghargai nikmat Allah di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, Nabi SAW melarang seseorang membuang air besar atau kecil di laluan orang dan di tempat orang berteduh seperti dalam hadis riwayat Muslim, tegas Rozaimi. Beliau juga merujuk kepada larangan Nabi SAW memotong pokok bidara yang bermanfaat tanpa alasan yang syar'i seperti diriwayatkan Abu Daud. Semua itu untuk memberikan pedoman kepada manusia bahawa penjagaan alam dan persekitaran merupakan perkara yang perlu dijaga manusia. Katanya, Rozaimi melihat kesedaran rakyat negara barat bukan Islam dalam menjaga alam lebih tinggi daripada rakyat negara Muslim, sedangkan kaum muslimin sepatutnya menjadi contoh dalam penjagaan alam. Benar, kita tidak ada sedikit pun kesangsian bahawa Islam sememangnya penyelesaian, tetapi malangnya umat Islam hari ini meninggalkan panduan Islam dengan membuat masalah dan merosakkan alam, ujar Rozaimi. Dalam hubungan ini, beliau menegaskan banjir di Malaysia baru-baru ini dengan lambakan kayu balak hanyut membuka mata kita semua. Sudah sampai masanya kita mendesak siasatan terperinci dan telus dilakukan jika ada salah guna kuasa atau pencerobohan undang-undang berlaku sehingga membahayakan nyawa rakyat serta merosakkan alam sekitar, ujarnya. Justru beliau mengingatkan bahawa alam ini milik Allah. Kita wajib menjaganya dan memakmurkannya. Ini ajaran Islam. Kepada agamawan, bangkitlah dan bercakaplah tentang kewajipan menjaga alam. Berikanlah peringatan kepada pemimpin atau pemerintah yang merosakkan alam ini. Kepada pemimpin, jika benar kalian amanah, ambillah tindakan sewajarnya kepada perosak alam. Ingatlah kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, tegas pakar hadis itu. Dia berkongsi hadis Nabi SAW mengenai kepimpinan yang bermaksud setiap daripada kamu adalah pemimpin, setiap kamu akan ditanya tentang kepimpinannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hubungan ini, rayuan pengarah komunikasi Amanah Nasional kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah adalah tindakan yang tepat dan berani. Ekoran dari banjir yang melanda negara, khasnya di Pahang, banyak khabar angin tersebar yang melibatkan nama baik Yang di-Pertuan Agong dan kerabat di Raja Pahang berhubung pembalakan di negeri itu. Sebuah video juga ditularkan di mana seorang usahawan dengan bangga mendakwa dia akan mengadu kepada tuanku mengenai bantahan seorang Puan Seri terhadap kegiatan pembalakan yang dilakukannya di Pahang ini. Dia seolah-olah mendakwa beliau mendapat perlindungan istana dan setakat Tan Sri atau Datuk Sri semuanya kecil dan tidak dikhawatirinya kerana dia bersama istana, kata Khalid dalam kenyataannya.
Video berkenaan yang dimuat naik oleh Presiden Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam Malaysia atau PEKA, Puan Sri Sharifah Sabrina Said Akil. Sekitar Oktober 2020, kejadian berlaku di sebuah hutan di negeri Pahang. Ini sekarang ni saya bercakap pasal sungai. Sungai kita semua sudah makin tak ada. Makin kotor. Sekarang saya buat jembatan atas sungai yang ada. Awak nampak tak? Awak buat jalan tadi semua dah merosakkan. Nampak tak air sekarang dah keruh? Dulu air ni jernih. Nampak tak air dah keruh? Minta Tuhan lah. Telefon Tuhan balik. Awak sombong Bukan sombong. Datang lagi sombong. Sekarang kita berjumpa. Nak jumpa mahkamah, kita jumpa mahkamah. Saya akan menghadap malam ni dengan tuanku. Saya akan ceritakan apa yang berlaku dalam ni. Apa yang berlaku? Bangunan tu buat tengah sungai. Ada risap sungai tu ada benar. Ada saya rosakkan sungai. Mana ada undang-undang buat risap sungai buat bangunan. Itu tanah. Saya akan menghadap tuanku. Saya. Akan cerita tu Z. Apa? Ya. Mentang-mentang lah awak ada tuanku ya. Ya, saya nak faham. Saya kerabat faham. Khalid yakin tuanku yang di-Pertuan Agong tidak ada kaitan dengan perkara ini dan sebaliknya, nama baginda serta Istana Pahang telah dipergunakan untuk kerja-kerja durjana itu. Beliau berpandangan nama baik baginda dirosakkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan berkepentingan yang menggondol Bukit Bukau, negeri Pahang secara rakus dan tanpa berperi kemanusiaan. Sehubungan dengan itu, Patik dengan suci hati memohon agar tuanku membersihkan nama baik tuanku dengan membuat penjelasan serta menjauhkan diri tuanku dari pihak yang menggunakan nama tuanku untuk kepentingan diri mereka sendiri. Patik memohon agar tuanku akan turut mengarahkan agar tindakan dikenakan ke atas mereka yang membalak atas nama tuanku kononnya, dan segala kegiatan pembalakan yang memusnahkan alam sekitar diberhentikan segera. Satu kaedah pembalakan yang lestari dan tidak merosakkan alam sekitar perlu dikuatkuasakan seterusnya, kata Khalid. Seterusnya, Khalid berkata beliau yakin Yang di-Pertuan Agong mengambil berat kesengsaraan rakyat Pahang yang telah terhasil dan akan terus terhasil daripada kegiatan terkutuk tersebut sekiranya diteruskan. Oleh itu, tuanku wajar bersuara dan menghentikan kedurjanaan ini daripada berterusan, tegasnya. Permohonan Khalid kepada Yang di-Pertuan Agong itu selaras dengan tuntutan Islam seperti yang disebut oleh Ustaz Rozaimi. Malang sungguh bagi negara ini Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang juga anak Pahang dan seorang lulusan agama, bukan ahli dalam bidang kuasa kementeriannya sendiri. Namun beliau masih boleh berperanan dengan baik jika peka terhadap alam sekitar dan segala ciri-cirinya termasuk perubahan iklim dan juga bencana. Tetapi beliau gagal. Walaupun beliau tiada kuasa ke atas Jabatan Perhutanan Negeri Pahang maupun mengeluarkan lesen pembalakan. Malaysia memiliki sistem amaran banjir di bawah Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara atau PRABN yang berada di bawah pemantauan Jabatan Pengairan dan Saliran GPS Kementerian Alam Sekitar dan Air. Namun persoalan yang dibangkitkan Pengerusi Jawatankuasa Operasi Bencana Alam Parti Amanah Negara, Datuk Seri Salahuddin Ayub, tidak juga terjawab. Adakah terdapat sebarang amaran banjir yang dikeluarkan oleh PRABN untuk agensi kerajaan dan rakyat sebelum bermulanya banjir di Selangor dan Pahang pada 18 Disember 2021? Manakala jika tidak ada sebarang amaran banjir yang dikeluarkan, di mana pula silap dan lemahnya sistem ramalan dan amaran banjir yang dikendalikan PRABN yang sudah tentu dibangunkan dengan peruntukan yang cukup besar diluluskan oleh Parlimen? Demikian persoalan Salahuddin dan rakyat yang terkejut kerana diserang banjir dalam keadaan yang langsung tidak bersedia. Alasan apa yang akan beliau gunakan bagi menjawab pertanyaan tentang kepimpinannya di padang mahsyar nanti? Itu urusan beliau. Tetapi di dunia ini, kami yang sayangkan alam ini melihat beliau sebagai gagal. Itulah kesimpulan oleh rakyat yang sentiasa memerhati.